Kisah seram ketika sesat di dalam hutan. Saya ingin berkongsi satu kisah. Ketika itu saya sedang belajar di salah sebuah institusi pengajian kerajaan di Jasin, Melaka. Kawasan institusi ini dikelilingi tanaman sawit dan sedikit pokok getah. Oleh itu saya dan rakan-rakan fly untuk sauk ikan dalam parit pada hujung minggu atau setiap malam Rabu. Kami akan fly ke pasar malam di Taman Maju ikut jalan sawit dan getah semata-mata nak beli nasi lemak RM1. Maklumlah, allowance kerajaan yang kami dapat membuatkan kami kena berjimat cermat ikat perut demi mendapatkan segulung sijil pengiktirafan. Begini kisahnya. Hari itu saya dan rakan-rakan semua excited sebab malamnya seperti biasa kami akan ekspedisi meredah sawit dan getah untuk ke pasar malam di Taman Maju. Semua dah lapar sebab masing-masing tak makan tengah hari sebab nak bantai nasi lemak RM1 dari pasar malam. Petang tu lepas kelas ramai-ramai lepak kad kedai perkena air dan berbincang tentang nak gerak ke pasar malam. Semua dah setuju. Pukul 5 petang kami mula berjalan meredah belukar dan estate. Kami bergerak seramai 11 orang dan masing-masing dah set pakai baju gelap sebab tak nak kantoi nanti dengan warden bila jalan dalam gelap nak masuk ikut lubang tikus. Alhamdulillah perjalanan pergi tiada masalah, ambil masa kira-kira 1 jam nak sampai. Kami pun beli makanan untuk dimakan dan bungkus. Kami makan dulu di sana kenyang-kenyang sebab nak jalan nanti makin penat. Waktu ni siapa yang pakai Nokia 33 sekupang dah kira paling hebat, jadi hanya lampu dari handphone ni yang digunakan bila balik redah estate malam tu. Lepas isyak kami pun menyusul meredah estate untuk balik. Saya dan beberapa kawan mulai perasaan jalan yang kami lalu balik terasa jauh dan lama dari biasanya. Kami ada melalui satu gerbang dari runtuhan dahan besar, di mana masa pergi kami tak perasaan pun. Masing-masing berpandang sesama sendiri dan diam. Ketua kami, Elang, memberi isyarat diam dan tunduk ke bawah untuk terus berjalan. Selama 10 minit lebih kurang kami jalan tunduk ke bawah, perasaan seram dan takut menyelubungi saya. Kami teruskan berjalan, selepas beberapa ketika baru rasa tenang sikit tapi perjalanan masih jauh lagi, bermacam-macam bunyi yang kami semua dengar dan setiap kali kami dengar kami semua akan berhenti. Bila balik ni, saya yang paling belakang sebab tadi masa pergi saya di depan. Jadi perasaan takut tu lagi banyak saya rasa. Dengar suara orang panggilah dan bermacam lagi. Peluh jangan cerita, segala bapak peluh keluar sebab cuak. Dah agak lama kami berjalan akhirnya nampak cahaya bangunan dari tepi pagar di padang bola. Kami pun mula mencari lubang tikus yang petang tadi kami gunakan. Aneh, sebab lubangnya kami semua tak jumpa. Semua 11 orang cari sepanjang pagar tapi tak ketemu. Sedang mencari tiba-tiba saya terasa bahu macam ditepuk dari belah kiri. Saya terdiam dan mula berfikir bukan-bukan. Kan aku paling last ni, siapa pula yang tepuk-tepuk ni? Apa benda musibatlah nak jadi ni, bisik kecil hati saya. Saya dah tak boleh bergerak dan mata takut nak toleh ke belakang. Segala ayat yang nak baca time ni lah and bismillah pun berterabur. Saya lihat semua dah makin jauh dari saya langkah demi langkah, berpeluh dan cuak serta seram semua saya rasa. Tepukan yang kedua saya dapat rasai, tapi masih tak nak pandang. Mata saya tutupkan rapat. Alhamdulillah, saya dengar nama saya dipanggil oleh ketua kami. Saya buka mata dan nampak elang saya sedang berlari ke arah saya. Dia suruh saya diam dan jangan bergerak. Kaki memang dah tak boleh gerak kaku ni lepas kena tepuk. Elang datang dekat pada saya dan membisikkan sesuatu. Relax, jangan lari dan takut lagi dia suka. Saya diam dan angguk saja. Elang baca sesuatu dan hembus ke muka saya. Syukur barulah saya boleh gerak dan join yang lain untuk balik. Saya tetap tak puas hati nak tengok apa benda yang belakang saya. Setelah beberapa langkah saya dan elang berjalan, saya menoleh dan nampak 3 susuk berpakaian macam kami. Wajah tak jelas tapi berpakaian serba cerah. Kami teruskan perjalanan dan akhirnya jumpa lubang tikus untuk masuk kawasan kediaman. Sesampainya di blok, Elang panggil saya dan cerita apa yang dia nampak dan berlaku. Sebelum kami sampai di padang untuk mencari pagar, Elang nampak ada orang lain berpakaian cerah antara kami semasa berjalan. Kami dah janji semua pakai baju gelap dan memang waktu keluar tadi semua pakai warna gelap atau hitam.
Elang dah agak akan berlaku sesuatu kejadian tak diingini. Elang cakap syukur dia perasan nak patah balik pastikan semua 11 orang dalam keadaan selamat. Sebab sewaktu dia berjalan panggil saya, elang nampak makhluk tu betul-betul belakang saya dan tingginya hampir setengah pokok sawit. 3 susuk keliling saya waktu tu, sebab tu saya kaku takut tak boleh bergerak. Alhamdulillah malam itu tiada apa-apa gangguan lagi. Selepas kejadian itu kami dah jarang nak pergi pasar malam ikut estate. Sekarang ni semua pakai kirim jadi taklah penat dan nak kena hadap lagi benda-benda ni. Kisah yang aku nak sampaikan ni lebih kepada pengalaman dan niat kita dalam sesuatu hal. Untuk pengetahuan korang, aku berasal daripada pantai timur. Aku mempunyai 3 orang kawan, Apik, Hakim dan Tengku. Dan si Apik ni mempunyai kelebihan yang tiada dekat orang lain, iaitu hijabnya terbuka. Kisah bermula ketika Hakim mencadangkan kita orang untuk pergi mencari hantu di atas bukit yang agak keras di kawasan perumahan aku ini. Apik, Tengku dan aku mula-mula tak setuju dengan idea si Hakim, tetapi lepas dipujuk rayu oleh si Hakim akhirnya kami akur. Kami sebenarnya bukan takut tetapi hanya risau akan kemudaratan yang akan berlaku. Tepat jam 11.50 malam kami sampai di bukit tersebut dan masing-masing bersetuju akan mula mendaki tepat jam 12 tengah malam. Sebelum mendaki kami membaca surah tertentu dan meminum air tawar yang dibekalkan oleh ayah Apik sebagai pelindung daripada apa-apa yang memudaratkan. Mesti nanti korang akan tanya kenapa ayah si Apik ni bagi kita orang naik bukit tu kan? Sebab masa tu kita orang menipu ayah dia cakap nak berkemah atas bukit sana. Selepas hampir 15 minit kami mendaki, akhirnya si Hakim sampai di atas dahulu sementara kami bertiga lambat sedikit, maklumlah baru kali pertama daki bukit. Sesampainya kami bertiga di atas, si Tengku menyatakan bahawa si Hakim tiada di atas dan kami semua mula cuak dengan hal tu. Selepas beberapa minit menyuluh ke kiri dan kanan dengan tiba-tiba kami mendengar si Tengku mengalunkan azan. Aku dan Apik terus ke arah Tengku dan bertanya apa yang dah jadi dan si Tengku terus cakap cuba korang tengok atas pokok tu ada apa. Aku dan Apik mendongak ke atas dan kami lihat ada sepasang kaki menjuluh daripada dahan pokok tersebut. Aku masa ni dah memang cuak tetapi aku tengok si Apik dengan rilik panjat pokok dan hempuk kepada benda tu dan tak semena-mena Hakim jatuh dari dahan dan ketawa terbahak-bahak melihat aku dan Tengku yang ketakutan. Dia nak pedajal kitorang rupanya. Dan Apik turun semula ke bawah dan aku bertanya kepada Apik asal dia rilik je sedangkan kitorang dah takut macam apa tah. Dengan selambanya dia bagi tahu korang lupa ke yang aku ni boleh tengok menatang tu. Kesilapan kitorang bermula daripada kerja si Hakim yang hendak menyakat kitorang. Sesudah mengangkat Hakim yang jatuh, kitorang teruskan perjalanan macam biasa melintasi pokok-pokok besar. Sebelum terlupa aku nak cakap kenapa kitorang tak sesat adalah disebabkan si Tengku. Dia keturunan orang asli dan memang selok-belok hutan ni dia dah hafal. Kami melintasi banyak pokok-pokok besar sambil menyuluh ke atas dengan harapan dapat melihat apa yang dicari tetapi semuanya sia-sia dan langkah kami terhenti apabila si Apik menyuruh kami berhenti. Kenapa kami berhenti? Disebabkan di hadapan kami ada satu pokok yang besar sebesar 5 pemeluk orang dewasa dan di hadapan pokok tersebut terdapat 2 batu nisan. Aku yang melihat batu nisan tersebut terus mengigil dan memberi cadangan untuk turun semula ke bawah dan semua bersetuju. Kami berpatah balik dan terhenti di pohon yang berbatu nisan tadi sebanyak 3 kali dan semuanya dalam keadaan cuak. Akhirnya si Apik melaungkan azan dan berpandu kepada si Tengku untuk mengetuai jalan. Dan akhirnya kami jumpa jalan untuk daki turun dari bukit itu. Posisi kami semasa turun ialah Tengku yang pertama, kemudian Apik, aku dan last sekali si Hakim. Tetapi apabila Hakim turun ke bawah, dia terperanjat melihat si Tengku sudah ada di bawah dan dia bertanya kepada Tengku, "Ai, bukan mu ngelah sekali ke turun tadi? Mu duduk belakang aku kan tadi?" Dan kami menafikan apa yang dikatakan oleh si Hakim. Dan dengan tidak semena-mena kami mendengar ada orang ketawa dan kami bertempiaran lari ke arah pondok menunggu bas di kaki bukit itu. Sesampai kami di sana kami membakar seputung rokok dan menenangkan fikiran sejenak.
Sesudah kami bertenang dan menceritakan kembali kisah tadi sambil bergelak tawa, kami mendengar si Apik seperti memarahi sesuatu. Dan kami bertanya kepada dia kenapa. Dan dia kata, cuba korang lihat di hadapan sana, dan kami lihat ada seorang perempuan berbaju merah berkain batik tetapi tidak nampak muka disebabkan rambutnya yang panjang sehingga ke kaki sedang dukung bayi. Dan akhirnya si Apik membaca surah Al-Jin dan menghembuskan kepada benda tersebut dan akhirnya benda tu hilang. Kami semua diam tidak terkata. Perjalanan pulang di dalam kereta hanya terdengar alunan surah yang dipasang melalui radio. Kami diam sehingga sampai di tempat lepak kami, iaitu kedai nasi lemak di hujung taman, dan di situ barulah kami semua buka cerita tentang hal tadi dan si Apik cakap perempuan berambut panjang tadi hanya memberi amaran. Disebabkan kitorang terlalu bising semasa di pondok bas tadi. Like dan subscribe untuk mendengar lebih banyak koleksi kisah-kisah seram, dan sekiranya anda punya cerita seram untuk dikongsikan, boleh kongsikan di ruangan komen ataupun email kepada kami.